Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada a few lagi yang masih belum masuk ke Google Meet kita, tapi tak mengapa. Sambil-sambil tunggu tu kita akan teruskan lesson kita yang tadi tu. Kita akan sambung. Okay, tools untuk yang berada di bawah tadi tu, yang last tadi kita tengok tentang magnetic tool dengan apa tu, polygonal. Dan nanti kita akan sambung tools lagi. Have to accept. Okay. Last time tadi kita telah menggunakan this tool, okay, polygonal dengan magnetic lasso tool. And then kita juga dah tengok tadi object selection, quick selection tool dengan magic wand tool. Okay, sekarang kita akan tengok lagi a few tools yang di bawah ni. Okay, kemudian kita akan start working up on image lah untuk menggunakan tool-tool yang ada di bawah ini. Okay. Alright, untuk menggunakan tool ini this one sangat easy lah. Crop tool ni biasanya I think ini dekat Word pun ada kan, dekat apa tu, Microsoft PowerPoint pun ada crop. So easy lah, benda ni tak ada ini sangat lah, dia cuma crop. Let's say lah macam ni kan, bila kita nak guna crop tu, you just klik crop tu, dan dia ada ni lah, ni size yang dia dah beri untuk kita crop. Then size tu kita boleh change lah berapa size yang kita suka. Let's say we have image untuk kita buat buku, and then kita dah set image tu, size tu berapa-berapa yang dah kita ni lah. Let's say kita dah set macam ni 8x11, then setiap kali gambar yang masuk tu kita crop dengan size yang sama lah. So it's easy for the editor to pick up the image and then dia masuk untuk buat design lah. Okay, itu kegunaan crop tool. Perspective crop tool ni dia crop dia ada bentuk perspektif lah. So macam tu kan, apa sama jugalah, tak ada sangat. Okay, so so this one crop. So bila kita nak crop tu kita just klik kat sini dan jangan lepas lah mana size yang kita nak crop tu lah, dan kita move kita punya gambar tu ikut area mana yang kita dah setuju untuk crop tu lah. Let's say we want to crop on this area kan, so kita just move kat situ, then kita klik enter lah, then dia crop lah bahagian yang kita kendaki tu. Itu adalah crop tool. Okay. So easy lah crop tool ni. Dan ini ada apa tu, color sampler ni, kalau kita pasang tadi dia gunakan untuk sampling color. So setiap kali kita buat design dan apa-apa kita nak sampling color, let's say lah kita nak color tu kita nak guna kat sini, dan kita sampling di sini, dia akan sampling lah warna apa yang kita nak tu lah. This is for sampling color lah. So like buat color kan, this one itu kegunaan dia, sampling color. Okay, yang ini pula satu ni dipanggil ada juga. Okay, satu ni dia panggil spot healing, satu lagi healing tool, satu lagi spot healing tool. Okay, spot healing tool
adalah auto sedikit lah dia punya caranya. Okay, yang healing tool ni dia macam manual sikit. Saya tunjuk contoh lah macam nak menggunakannya. Okay, benda ni memang kerap digunakan untuk kita editing. I mean, let's say lah kita ada shooting muka orang kan, muka orang. Dan basically kalau kita shooting muka orang tu dia tidaklah terus cantik walaupun kita make up dia. Okay, this one also applicable untuk kita jugalah. Let's say kita shooting gambar rakan-rakan sekerja kita kan, kita nak masukkan dalam magazine ke, dalam buku ke, atau dalam poster. Tak kisahlah kan kita buat apa-apa dekat office tu dan kita nak guna gambar tu. Sebab kita tak hire makeup artist. Walaupun kita hire makeup artist pun dia taklah nampak begitu, dia tak nampak cantik yang betul-betul cantik yang macam magazine tu lah. It has to go through kat Photoshop juga untuk membetulkan imperfection tu. So pertama sekali apa yang perlu kita buat, kita buka dulu gambar yang kita nak guna. Ini gambar, sekejap saya pakai ni lah. Let's say lah kita pakai gambar, okay, let's say kita pakai gambar ni kan. Okay. Kalau kita tengok dia kan acceleration punya image lah. Kita guna sekejap. Okay. Kalau kita tengok keadaan wajah model ni, dia taklah begitu flawless sebenarnya. Okay, kalau kita tengok jauh mungkin quite okay lah. Tapi kalau dekat, dia ada berbagai-bagai. Sebagai contoh kat sini, dia ada parut sikit kan. Ada parut, kemudian dekat sini dia ada pimples, ada sedikit bekas macam-macam lah kan kat muka ni. Kemudian memang tak begitu cantik sebagaimana yang kita tengok dalam magazine ataupun dalam website. Okay, yang dah siap di touch up tu. Okay, so kegunaan spot healing dengan kegunaan healing tool ni dia untuk membetulkan kekurangan yang ada pada wajah itulah. Okay, so untuk spot healing tool dia agak auto. Kegunaannya seperti ini. So, kita klik kat sini and then kemudian kita kena pilih brush yang kita nak gunakan. Okay, pertama sekali bila kita nak gunakan brush ni, it's quite technical sikit. Dia kena pakai hardness itu kena kurangkan sehingga 0% macam tu. Kalau kita pakai hardness kuat sangat, nanti dia nampak quite fake. Okay. Sebab kita bila kita editing muka manusia ni, kita nak menampakkan dia se-natural yang boleh. Jadi kita tak nak memang kita tengok dan kita tahu benda tu diedit dengan Photoshop. Kita tak nak lah itu, kita nak biar orang tahu itu natural. Okay. So spacing ni ikut size yang inilah yang kita selesa untuk bekerja lah. Okay. Kalau professional punya use dia memang suka zoom dekat-dekat. Macam tu kan, zoom dekat-dekat dan brush ni dia buat tak besar sangat lah supaya senang bila kita editing tu kita nak nampak dia tu. Kita nak macam kalau besar sangat nanti kawasan yang macam dah elok pun kita pergi edit juga. Sekarang ni kita cuma perlukan kawasan ni je untuk kita betulkan tu. So hardness kita make sure dia kurang macam tu. Supaya kalau kita kurangkan hardness, kita nampak kat sini dia punya edges tu dia macam lembut sikit. Itu yang kita nak lah. Kita tak nak dia punya saiz tepi tu macam kasar sangat. Kalau kasar sangat nanti dia nampak fake. Okay. So dah siap itu. Dan kita just klik dia dekat kawasan yang ada masalah di muka tadi. Let's say yang ni kita klik je. Gitu kan. So hilang je awak tadi tu. Kalau tak nak klik pun kita boleh macam panggil apa?
Kenya Hex tu kan, pun boleh lah macam tu. Dia akan hilang lah segala jerawat yang ada di muka tu. As easy as that. Okay. Itu adalah spot healing tu lah. Kegunaannya begitu. Okay, dan ini memang selalu digunakan lah dalam Photoshop, menghilangkan jerawat, menghilangkan macam whatever imperfection, sebab yelah kulit manusia kan sometimes ada hari yang elok tu dia elok lah, ada hari yang dia tak kena tu dia bermasalah juga kan. Okay. So begitu cara spot healing tu. Tapi ada satu masalah dengan spot healing tu, dia disebabkan dia auto, kita tak boleh nak kalau kita nak patah balik, let's say lah kita tersilap buat, jadi kita nak patah balik tu dia agak sukar lah sebab dia memang auto. Jadinya kita kena hati-hati daripada mula lah untuk buat tu, takut dia tersilap. Okay, itu kelemahan dia lah, sebab dia bila auto dia memang macam itulah, dia adalah sikit kontra dia. Okay, itu adalah healing. Okay, let's say nak buang jerawat ni kan, just klik lah kat situ, one klik dan lepaskan macam tu. Okay, kalau nampak dia macam tak berapa nak hilang juga dia punya jerawat tu, so mungkin kita boleh naikkan sikit je lah kot. Tapi basically ingatkan saya sebenarnya sikit kot, supaya dia ni kan, ataupun yang ni pergi sikit dalam beberapa ni, supaya dia lebih hilang lah, macam tengok lagi better lah. Okay, like that. Alright, so itu kegunaan this one. Tapi yang setelah ni nama dia healing tool. Healing tool ni lebih manual dan lebih secure lah untuk kita buat editing. Okay, sebab dia lebih macam, tapi I think kita tak nampak sangat lah sebab gambar internet. Saya pakai gambar sendiri lah, senang, besar sikit. This one gambar sendiri lah, tapi it just shoot dekat studio kan, nampak better sikit. Okay lah. Okay, nampak clear sikit kan. Okay. See, dekat skin tu macam-macam masalah yang ada kan. So bila kita nak edit tu, just ni je lah, kita just klik je dan kita just klik je lah untuk hilangkan, let's say kat sini jerawat dan macam-macam kan, just klik dan dia akan hilang lah semua tu, begitu. Okay, slow down a bit. Okay, tapi bagaimana kalau kita tersilap buat, let's say lah kita terklik, lepas terklik kawasan yang tak sepatutnya, let's say lah terklik dekat sini kan, dekat sini macam tak patut, hilanglah dia punya apa tu, mata tadi tu kan. So jadi this one could boleh jadi okay, boleh juga kadang-kadang tak berapa nak praktikal untuk digunakan. Okay, jadi saya lebih cadangkan pakai yang sebelah ni lah, yang ini lah, yang nama dia healing tool ni. Tapi healing tool ni kalau nak menggunakannya, dia ada sedikit ni lah cara dia yang betul untuk kita gunakan. Okay, saya pergi ni dulu untuk ini balik. Right. Okay, caranya pertama sekali kita kena create satu layer dulu begini. Okay, kemudian bila nak pakai ni, pastikan sampel ni kita guna current and below. Jangan pakai current layer, pakai current and below. Okay, current and below. Kemudian kita boleh buat editing lah. Tapi untuk healing ni dia tak boleh nak macam klik begitu, dia kena ada sampling. Maksudnya kita kena sampling daripada kawasan kulit yang okey. Let's say lah sekarang kita tengok kawasan kulit yang okey, let's say kat sini, kalau kawasan kulit
memang menakutkan kulit kalau tengok daripada dekat. Jadi let's say lah kita nak betulkan kulit macam sini, kita ada sedikit skin imperfection, then what we should do is just klik alternate kat sini. Kita pilih kawasan yang paling hampir dengan dia dan kawasan tu agak tak ada masalah. Dan kita klik situ dan kita padamlah kawasan yang kita tak nak tu. Let's say kita ambil bahagian sini, alternate sini, dan kita tekan dekat kawasan yang kita nak tu lah. Let's say sini ada kawasan yang macam ada redness kan, kita tak nak. Kita ambil kawasan yang okey sebelah sini dan kita klik kat sini. Klik dan jangan lepas lah. Macam itu. So kerja ni memang mengambil masa yang agak lama. Okay, tapi this is how they do lah untuk mendapatkan gambar yang cantik di billboard itu. Macam ni ada redness kan, kita tak nak, so kita klik dan kita warnakan balik lah. Actually benda ni dia paint balik lah, dia paint balik kawasan yang tak cantik tu dengan kawasan yang cantik lah. So kulit kita tu nampak macam elok lah sebab dia macam kita ambil kulit yang kawasan okey, kita tampal ke kawasan kulit yang tidak okey, and then seluruh kawasan tu nampak cantik lah. Itu konsep dia lah, seperti macam itu. Okay. So let's say macam ni kan, let's say ada sedikit macam kat sini ada jerawat dan sebagainya, just tekan alternate and then padamlah kawasan yang tak dikendaki itu dengan kulit yang lebih cantik di kawasan tersebut. Kat sini kan, just macam tu. Okay, itu just tekan alternate untuk pilih kawasan yang okey. Itu. Ya. Okey. So, setiap kawasan yang ada masalah di muka tu kita boleh padam lah. Actually kalau kita rasa macam banyaknya pori ke apa kan, kita just boleh padam lah sebenarnya. Okay. Nampak dia flawless kan. Tapi tu pulang lah, ada juga yang editor yang dia tak akan padam pori tu sebab dia nak nampakkan macam logik lah. Takkan tak ada orang tak ada pori-pori kat muka pula kan. So whatever it is, terpulang kepada cita rasa editor tu sendirilah dia nak buat macam mana. Yang penting the best practice is jangan nampak fake. Itu aja yang kita tak dalam Photoshop lah. The rest tu okey, nak buat macam mana pun tak apa. Let's say ada sedikit jerawat here and there kan, and then kita ni je lah padam je macam tu kan. So basically kalau orang tersilap makeup ke apa ke, memang boleh dibetulkan balik dalam Photoshop lah without any issues. Ini kan. Sebab kalau model dia datang dekat studio, kalau dia datang shoot pun, sometimes let's say lah kita shoot tu bukan orang Melayu kan, dia let's say lah dia Rusia ke siapa ke, sometimes dia ada masalah macam dalam mata dia tu, urat mata dia terlampau macam nampak berdarah kan. Itu pun kita boleh betulkan lah by using this method juga. Sometimes dia pergi mandi laut, kemudian kulit dia terbakar pun boleh dibetulkan juga dengan cara ni lah. So tuan-tuan dan puan-puan pun boleh lah guna ni untuk editing gambar-gambar yang kita mesti gambar ni lah, gambar kawan-kawan kita kan, rakan-rakan kita ke office tu supaya nampak lebih cantik untuk diletak dalam website ke dan sebagainya. Alright. Let's say this one kan nampak macam ada kawasan merah kan, which is not cantik lah. Kita just padam je lah, jadikan balik colour tu colour normal yang seperti kawasan lain. Let's say dia ada banyak pori-pori dan sebagainya ni, just padam dia balik macam tu kan.
Bila kita tengok kulit yang secara dekat-dekat ni memang agak menakutkan lah. Sebab dia banyak pori dan bagai-bagai infection lagi lah dalam masalah kulit ni kan. So this is how kita betulkan lah. Okay, the best thing about healing tool bila kita menggunakannya, dia dia tak bekerja dekat layer tu sahaja. Dia bekerja di layer tu sahaja, maksudnya dia tak mengganggu layer lain. Let's say dah kita tersilap, kita cuma perlu pergi balik ke layer yang tadi tu. Let's say sekadar yang ni, ini saja kawasan yang kita betulkan tadi kalau kita tengok balik. Setelah kita nak tersalah buat, kita just iris balik sajalah kawasan yang kita nak tadi tu. Betul lah kita tersilap kan. Kemudian kita tak nak kawasan ni misalnya, just iris balik. Sebab tu dia lebih bagus menggunakan dia daripada kita menggunakan tadi tu yang spot healing tu, sebab dia auto. Bila auto dia tak boleh nak patah balik. Tapi kalau pakai yang ini, dia memang boleh patah balik, which is lebih orang kata lebih praktikal lah untuk digunakan dalam nak buat editing wajah ni lah. Okay. Itulah caranya. Okay. Ada pula ini tadi this one. Okay. So ada soalan tak nak tanya berkenaan spot healing tu? Boleh tangkap tak ke nak ulang balik? Puan Syam, kalau masa awal-awal tadi tu kita lupa nak yang layer dia tu. Lepas tu kita dah touch up tu. Jadi kalau ada tersilap tu macam mana? Kalau kita tersilap ni kan, tak boleh buat apa, kita kena pergi balik cara biasa tu sahaja, iaitu Windows History. Dan kita kena pilihlah kawasan mana tadi yang kita silap tu. Macam itu. Jadi maksudnya mula sekali kena tambah layer dulu lah. Ya, kena tambah layer dulu sebab kita nak maksudnya bila kita betulkan tu, yang kita betulkan tu cuma berada di layer ni sahaja. Okey. Jadi ni kita boleh tahulah kita editing bahagian kulit muka kat sini aja. Okey, terima kasih. Macam itu. Lebih mudah lah, kerja kita pun lebih tersusun sebab tak melibatkan orang kata apa, kalau kita buat dalam layer yang sama, bukan tak boleh, saya takut kita tersalah edit. Kan bila kita dah edit lama-lama tu hilang telinga kan, tak pun kita dah terpadam tek lalat dia, sedangkan dia ada tek lalat. Macam mana kita nak kembalikan tek lalat dia tu? Susah tu kan, takkan kita nak cropping balik tek lalat letak. It's not suitable lah. Better kita berhati-hati daripada mula kita buat layer lain dan kita edit dan baru kita ni lah. Okay, itu adalah healing tool. Sangat berbeza lah dengan spot healing tu. Okay, ni boleh this one memang kerap digunakan lah untuk editing. Kalau dalam bidang kami tu memang selalu digunakan lah tool ni, sebab tool ni sangat berguna untuk kebanyakannya tu kita guna untuk shooting ni lah, untuk modeling kan. Bila kita ada budak-budak shooting model dan sebagainya tu, selepas shooting model tu akan ada kelas lah untuk mengajar dia orang macam mana editing model supaya dia nampak nice kan. Bukan sekadar editing muka lah, boleh juga editing untuk macam sometimes tudung kan, sometimes baju. Sebab sometimes tu tudung yang dia pakai tu kadang-kadang berbulu, colour dia ada sedikit macam-macam masalah jugalah. Jadi kita guna tools ni untuk mencantikkan dia supaya dia nampak macam presentable. Okay. Which is tool ni agak saya rasa agak berguna juga lah, nak compact. Ni kan, this one is quite
memang sangat berguna lah untuk editing gambar. Tapi nak lagi mudah tu, kalau kita ada makeup artist lagi senang lah kerja kita kan. Kita ada makeup artist, dia make up kan, dah cantik tu lagi better lah. Let's say tuan-tuan ada perempuan nak buat photoshoot untuk website, better hire makeup artist kan. Kemudian fotografer, supaya lighting tu cantik, untuk kita nak edit tu lagi mudah lah. Kalau lighting dia kurang sikit, kemudian makeup artist pun tak ada, kita makeup sendiri kan. Sebab lighting untuk fotografi agak berbeza sikit lah dengan lighting yang biasa kita pakai ni kan. Lighting untuk studio semua tu dia jelas. Kalau kita ada kalau kita make up sendiri, dia tak apa sesuai lah untuk make up untuk studio photoshoot tu. Dia tak berapa nak nampak sangat kesan dia. Okay. So just click alternate on whatever place yang kita nak tu, and then kita just tekan lah kawasan yang kita nak padam tu. Let's say tadi ada redness, ada pori-pori ni, just kita buang je. Okay. So kalau tengok kat sini dah hilang lah tadi segala pori-pori yang macam melanda tu betul kan. So kalau kita nak tengok perbezaannya selepas kita edit dengan sebelum kita edit, just boleh tengok perbezaannya dengan kita tutup layer yang tadi lah. Let's say lah ni layer satu kita edit kan. So cuba kalau kita tutup layer tu, nampak kembali balik semua masalah tadi tu kan. Jadi kita boleh tahulah setakat mana yang kita dah edit. Sebab tu lagi better kita pakai layer asing untuk edit supaya dia tak mengganggu, dan kita boleh kata apa, kita dah boleh measure lah setakat mana yang kita dah edit tu. Okay. So kalau kita open balik, tak adalah semua tu. Lupa lah saya nak bagi tahu tadi yang mata ni, dia kalau kita tutup tu maksudnya kita hide lah. Kita sembunyi. Dia ada dalam layer tu, cuma kita hide dia. Sometimes kita hide ni mungkin kita buat satu design tapi kita unsure nak pakai ke tak design tu kan. Jadi kita tutup dulu untuk sebab kita unsure nak pakai ke tak. Tapi kalau kita buang terus kan, tiba kita nak guna kan. Jadi dia ada option mata ni lah sebab untuk kita keep it the layers. Okay, maybe kita nak guna nanti kan. So bila kita ni semua tu ni balik lah. Okay. Itu cara untuk kita pakai this one, filling tool. Okay. So untuk yang ini dipanggil patch tool. Okay, patch tool ni pun hampir sama juga lah dengan tadi yang dua ni, hampir sama juga. Dia pun digunakan untuk editing muka juga sebenarnya, editing muka juga. Tapi dia ada satu quality, iaitu dia blend things lah. Blending maksudnya pun hampir sama dengan ini, cuma yang ini dia paste di atas ni kan. Yang ini dia blending terus, maksudnya katalah saya ambil contoh yang ini kan. Saya ambil kat sini kawasan ni, tak ada line kat sini kan. So, kita tak nak line bawah mata ni,
Ada yang kita kita select kawasan kita nak lah. Kemudian kita tarik lah kawasan yang kita nak pergi kat mana tu kan. Okay. Macam ni dia sebab dia select destination, so jadi dia bawa line tadi tu ke sini lah. Kalau kita tak nak, kita tekan source kan. Source nanti kita ni lah pilih kawasan yang okey, and then kita boleh cari tempat yang okey lah untuk tulis tu. Let's say macam tu kan. Okay, so hilang lah dia punya line dekat mata tu. Tapi kita kena tengok kesesuaian jugalah. Sometimes yelah kita dah umur berapa kan, sometimes memang ada line bawah mata tu. So kalau kita edit sampai nampak macam umur 16 tu dah tak berapa logik lah. So it has to be logic lah bila kita buat Photoshop ni, supaya tak nampak sangat yang benda tu diedit. Okay. Kegunaan page tool hampir sama je tiga-tiga ni. Alright. Faham tak atau quite susah sikit lesson yang ini? Cuba tuan-tuan dan perempuan, ada tak Puan Nik Azidah pesan suruh bawa gambar portrait? Ada. Ada. Kalau macam tu, cuba kita guna gambar kita sendiri untuk edit. Kita buang dulu semua imperfection dekat muka tu. Kalau kita memang dah cantik, tak apa, kita just buang sikit-sikit je. Puan nak tanya, macam tadi gambar tadi yang puan edit tadi tu dia guna makeup apa kita panggil studio kan? So kalau muka kita nanti bila kita punya pori-pori nampak lebih jelas. Jadi kita tetap boleh guna cara yang tadi ke untuk kita nampak macam at least tak nampak sangat muka kita tu macam menggerutu gitu. Bukanlah menggerutu, maksudnya macam jelas dia punya itulah. Bulan. Macam tu sebab kita tak make up guna macam puan punya tu kan. Yang tadi tu pun tak make up pakai studio tu sebab masa tu kita shooting suka-suka je kan. Jadi kita tak pakai makeup studio, kita lighting tu lighting studio, tapi makeup tu makeup macam saya pakai makeup murah je, gitu kan. Sebab tu muka jadi macam tu, ada pori-pori lah apa kan. Jadi tapi yang penting sekali lighting studio masa kita shoot dengan fotografi tu dulu, itu kena cantik tu baru kita boleh edit. Sebenarnya makeup tak ada masalah tau, kita boleh makeup balik dalam Photoshop. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak, kalau kita tak pakai lipstick nak tambah lipstick boleh, tak pakai eyeshadow nak tambah eyeshadow pun boleh, semua boleh. Yang penting kulit muka kena cantik dulu. Kalau kulit muka dah cantik, letak makeup apa pun cantik. Masalahnya sekarang kulit kita tu mengecewakan kan. Itu yang jadi bermasalah bila kita nak buat editing tu. Tak apa, nanti tuan-tuan dan perempuan boleh cuba shooting dekat tempat yang ada cahaya matahari yang elok, kemudian pakai sebenarnya nak shoot portrait yang cantik ni tak susah pun kan. Kalau kita ada lighting satu, sekejap saya ada barang saya nak tunjuk yang nak shooting portrait lah kan. Sekejap
Okay, ni tips lah, extra tips untuk shoot portrait, nak shoot model kan. Kalau kita ada lighting, apa pula lighting, tak kisah kan, lighting. Kalau kita kelas online kan kita beli lighting stand tu. Lighting tu pun boleh. Lighting tu, kemudian kita letak ni sikit. Kemudian kita beli benda ni lah. Dekat DIY ada. Macam plastik dapur tu kan. Cermin tipu ni. Bukan. Yang macam Oh, ada dapur dekat dinding dapur tu. dekat dinding dapur. Ataupun pernah tengok ni tak? Yang kereta kita kan cover dia dengan yang silver tu. Sunshade. Sunshade tu. Kita pakai yang itu tau untuk macam kita letak je bawah muka kita. Dia putih nanti. Ya. Contoh lah saya tunjuk demo sikit kan. Kelas tu dulu lah sebab saya mengajar. Warna putih dah. Ini sebab apa tu buka pintu kan. Puan Syam, Ya. saya nak tanya macam bila kita zoom muka kita kan, dia macam jadi pecah-pecah, dia macam kenapa ya dia tak sharp lah macam Puan Syam tadi. Bila Puan Syam zoom gambar Puan Syam tu macam very sharp lah, we can see pores semua kan. Tapi ni bila saya zoom dia jadi macam blur, dia macam pecah. Pertama sekali kita kena shoot pakai kamera yang beresolusi tinggi. Gambar tadi tu dia pakai kamera 5D Mark IV. Berapa resolusi dia? Dia sangat tinggi lah resolusi dia. Kalau kita shoot pakai phone, resolusi dia tak tinggi sangat. Jadi gambar tu akan pecah sikit lah. Kalau kita nak shoot, kita nak buat photoshoot nanti dekat tempat masing-masing, kita pakai kamera yang mahal. Kamera yang mahal yang ada resolusi tinggi tu kan. Tapi kalau kita ada telefon je. Kalau ada telefon je, iPhone okey sikit. iPhone berapa tu? Yang iPhone okey sikit lah. Dia bukan apa iPhone, dia tak se-fake macam kalau kita shoot pakai Oppo kan cantik sangat. Tiba Flawless. Dia dah edit siap kan. Kalau kita shoot pakai iPhone tu dia tak tipu sangat lah. Dia kalau Android kalau kita klik yang portrait tu memang dia auto beauty kan muka orang tu. So kena klik yang foto je. Oh dia yang biasa tu. Betul. Siapa yang menggunakan Android tu pilihlah iPhone yang ni kan. Puan Syam, nak minta tolong ulang balik yang macam mana nak hilangkan line bawah mata tu. Line mata tu. Okey. Saya tunjuk yang tu. Tapi sebelum tu nak cerita dulu cara nak shoot gambar bagi cantik ni. Okey. Ni kan tadi tu yang kat dapur tu kan. Besar ni. Ni kan. Ini kan dia ada dua side. Bila kita nak shoot tu, katalah tuan-tuan dan perempuan duduk bawah matahari kan, pagi tu atau apa, letak je benda tu bawah muka macam ni nanti dia putih kan, nampak tak? Cerah terus kan. So inilah tekniknya untuk kita shoot model bagi nampak cantik lah. 2 minit setengah je. Kita boleh guna ni. Memang nampak macam beraya sikit kan, tapi nak cantik pakai yang tu apa ni, yang kereta punya tu. Kereta punya apa tu, yang sunshade tu. Biasanya kita shooting model pun macam tu. Sometimes di shooting kat luar, apa tu, lampu berat kan. Kadang-kadang kita malas kan, kita pakai benda ni lah, senang. Itu teknik lah. Dia cantik kalau gambar terang. Nak edit apa dah okey lah. Kalau gambar kita gelap shadow banyak, susah nak edit. Saya tunjuk dulu tadi nak hilangkan line mata tu. Okay. Let's say lah, ini gambar saya sendiri. Biasalah kita dah tua dalam mata. Tapi ada kan rakan-rakan kita nak buang line bawah mata ni pun tak ada masalah. Boleh je. Okay. Ini kan line bawah mata kan.
let's say lah dia ada dua cara tadi. Pakai stand tu pun boleh, tapi kalau nak pakai healing juga pun boleh juga. Let's say macam ni, healing tadi kan. So boleh zoom. Let's say dah line ni panjang macam ni, kita tak nak line ni, kita boleh kecilkan kita punya healing tadi. Kemudian kita tekan alternate, ambil kawasan yang tak dekat dengan line tu sangat lah. Maksudnya tak terkena line tu. Kalau terkena nanti dia akan jadi dua line pula. So kita tak nak terkena line tu, kita ambil dengan berhati-hati kat bawah ni sikit. Kita klik alternate, kita pin kat atas line tu. So hilang lah line kat mata kita tu. Gitu. Macam ni kan. So caranya lah kan. Sometimes tak tahulah kita punya kulit ni kan, dia macam-macam terjadi kan. Ada ni, ada tak tahulah benda apa kabuk lah apa, macam mana dia duduk kat muka kita pun tak faham, tapi bila dah ambil gambar tu baru nampak. So this is how kita padam lah bagi dia bersih balik. Macam ni kan, dia ada line bawah mata yang macam tidur malam tu kan. So kita just penat dan padam lah. So semua tu memang boleh dilakukan menggunakan healing tu lah. So kalau kita tutup, ada balik lah. Bila kita buka, dan hilang lah benda tu. This is kawasan yang kita nak buat tadi lah. Okay. So boleh juga kalau kita nak, katalah kening kita kan, kita tak nak cukur sebab berdosa kan. Jadi kita tak nak cukur, lepas tu kita nak cantik juga. So kita padam juga sini boleh juga. Macam ni kan, kita nak padam kawasan kening kita supaya halus kan. So kita padam sajalah kat sini, buang sikit kening tu. Sometimes nak nampak okey kan, so just padam kat sini supaya nampak tersusun lah kening kita tu kan. Sebenarnya boleh tersusun kalau kita ada makeup artist, tapi kita tak hire makeup artist, so boleh buat kat sini jugalah. Jadi kalau kita edit, lepas tu kita ambil kawasan yang tak sesuai untuk diedit tu, dia jadi macam agak fake sikit lah. Kalau kita ambil kawasan tu, kulit dia tak sama colour kan, dia jadi macam kelabu sikit lah muka kita. Macam ni, ada kelabu kan, dia terpelik dah kan. So pergi balik dekat Windows tu, dapat patah balik lah. Okay, saya kat sini tadi. Alright. So adalah ni lah. Jadi juga kita nak, let's say kat sini ada line juga ni dekat hidung kan, penuaan, faktor-faktor penuaan kan, dia ada line sini, so pun sama boleh dibuang jugalah menggunakan yang macam itu. Pun boleh menghilangkan segala jenis line-line kat situ lah. Okay, itu memang kalau resolution tinggi kamera memang dia ni lah, dia nampak segala detail kan, very sharp. Kalau kita pakai phone pun boleh, tak ada masalah. Like iPhone tu quite okay lah.
Android pun okey juga tengok kepada ni lah jenis ni kan. So segala yang tak okey dekat kulit muka kita, jerawat, bintik-bintik hitam, apa saja yang tak membuatkan kita tidak yakin tu, kita boleh padam dengan menggunakan Photoshop. Cara yang paling tepat lah kalau kita nak pakai skincare pun nak kena berbulan-bulan juga kan baru dia jadi cantik kulit muka kita. Photoshop can do it in macam one day gitu. Right? Okay, bila kita dah set edit, tadi katalah pertama sekali lighting ni kena okey dulu lah lighting ni. Memang kena lighting okey dulu. Makeup ni let's say lah kita tak makeup langsung. Let's say ni tak makeup, ni makeup sikit lah. Tapi anggaplah tak makeup, kemudian kita nak tambah makeup. Sebenarnya boleh. Saya tunjuk contoh satu lah. Tak pun sekarang dah pukul 11.21, kita sambung petang ni lah untuk saya tunjuk sikit macam nak makeup kulit. Dan nak buat makeup untuk ni lah. Okay. Buat record panjang juga, saya rasa petang nanti lah. Ya, puan Nur Hati ni. Okay. Dia tak sambung tadi, saya ingat apa nak bertanya ni. Okay, ada soalan tak sebelum kita tamatkan kelas kita? Saya sambung petang nantilah untuk yang nak buat sebab dia paling kuat. Dia ada step dia yang kuat macam untuk setengah jam tu tak sempat nak tunjuk. Dia akan makan masa lagi lah. Yang nak cuba dekat muka sendiri tu jadi tak? Jadi. Jadi. Alhamdulillah. Okay. Dekat tempat tuan-tuan dan perempuan ada ni tak? Ada department yang handle bahagian fotografi tak? Fotografi, lighting. Ada. Kalau ada okey lah, boleh minta dekat dia orang nanti kan nak kena lighting, tempat makeup dulu tangan macam. Syamuddin nak makeup. Nak makeup juga Syamuddin. Petang ni Syamuddin kita nak letak lipstick. Itu untuk mula macam biasa dulu cerita dengan cerita kan, ada sikit yelah sometimes makeup ni kan memang ada makeup artist, tapi kadang-kadang dia pun things is perfection tau. Masyarakat is so obsessed dengan beauty kan, has to be perfect. Jadi datang Photoshop ni untuk memuaskan mereka punya expectation. Okay. Jadi untuk pagi ini itu saja. Saya perasan anda semua quite awal sikit untuk practice sikit tadi tu. Okay. Kita akan start sikit dengan makeup sikit dan lesson sikit tentang nanti lah. Okay. Thank you so much. Kita jumpa lagi, nanti saya akan bagi link lah untuk petang nanti. Petang kita start 2.30 atau pukul 2? 2.30. 2.30 pun. Okay, baik. Alright. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Boleh praktis. Okay. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Bolehlah nak pergi beli yang tadi tu, shield tu. Tempat jumpa kat luar sekejap. Thank you Puan Syam. Okay, Terima kasih. Waalaikumsalam. Puan.
Terima kasih.